Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan buat satu proses yang paling mudah, iaitu delete record. So sekejap, sebelum tu kita akan lihat di manakah kita punya kod di github.com/khairulnizam/lara7. So bolehlah rujuk di dalam tutorial T12 di mana saya tunjuk macam mana nak clone ataupun nak download repo daripada GitHub yang kami sediakan. So slide dan kod ada dalam Lara7. Dan macam biasa, ni adalah disclaimer untuk mengatakan bahawa kod yang kami tunjukkan ni bukan 100% secure lah. Siapa yang nak go advance on the security part, mohon rujuk kepada pakar dia. Dan apa yang kami tunjukkan ni adalah lebih kepada proof of concept. Maksudnya as simple as possible kita cuba tunjukkan, sebab ini adalah level beginner. Jadi siapa-siapa yang tengok nak view tutorial ni, silalah view dalam desktop supaya kod yang kita present dalam ni mudah untuk korang lihat lah. Dan apa yang kita nak buat hari ni adalah, kali ni kita nak cuba sediakan satu button untuk kita delete. Kemudian dia ada keluar satu confirmation untuk verified ataupun untuk confirmkan dengan user sama ada betul-betul dia nak delete, ataupun dia boleh klik OK untuk delete dan cancel lah untuk abort. So kod dia lebih kurang macam ni. Nanti korang akan lihat lah macam mana kita buat dalam form. Kenapa kita letak dalam form? Sebab saya suka untuk gunakan post method dalam delete ini. Sebabnya satu hal, bila kita nak delete, kalau kita gunakan post method, bermaksud kita ada satu extra security measure lah, iaitu kita hantar token, security token, so that delete tu bukan dihantar melalui bot ataupun inilah unintentional hashref ataupun URL punya command. So dia memang purposely dihantar melalui form dan ada verification menggunakan security token. Sebab tu saya gunakan CSRF. Sebab tu saya gunakan post, supaya kita boleh verify instruction delete tu menggunakan CSRF lah. It's not ultimate security, tapi satu daripada measure lah untuk pastikan bahawa delete command tu betul-betul dihantar oleh klien yang betul-betul verified lah. So kalau kita lihat dalam dia punya route untuk delete punya function ni, ataupun delete punya function, dia ada dalam post. Dia gunakan method post. Okey, kat sini kalau kita perhatikan dalam routing, ini merujuk kepada nama method yang kita gunakan lah, sama ada get ataupun post. Dia ada post, ada get, ada post, ada get. So kalau kita gunakan post untuk delete contoh dia, so bermakna kita perlu gunakan form lah, sebab hanya form saja kita boleh hantarkan CSRF tu bersama-sama dengan CSRF ataupun security token. Dan okay, so kita dah siapkan dia punya route untuk delete. Pastinya korang dah perasan sebelum ni dalam routing ataupun dalam apa namanya tu, dalam folder routes web.php ada ditunjukkan tentang ni delete. Saya rasa kita dah bincang dalam chapter 9. So apabila apabila user pilih satu record dan terus dan dapat confirmation untuk terus dihantar kepada delete, dia akan buat berdasarkan ID tu dia akan delete. Berdasarkan ID dia akan delete. So nanti kita akan buat supaya kita hantar delete. Okey, kita hantar delete. Kita hantar ID, kita hantar ID. Dan kemudian kita akan redirect kepada training ataupun kepada index training dengan bersama dengan what you call as notification. Okey, tentang berjayanya kita delete. Okey, so kita lihat dalam kod, first thing yang kita kena buat adalah borang ni, so that satu button, so that dia boleh pop up satu confirmation. Borang, lepas tu ada satu button untuk confirmation. Okey, mana kita nak pergi? Okey, kod. Okey.
So saya adjust balik kita punya table so that kita ada satu extra column just untuk letakkan button delete tu lah. Ni kita ada table header, kita ada task. Task ni yang kita buat untuk sebelum ni kita buat untuk show dengan edit. Dan satu lagi kolom saya biarkan kosong. Okey, ataupun mungkin korang boleh letak delete macam ni lah, delete. Delete. So that nanti kolom yang extra ni kita boleh masukkan satu borang. Kalau sebelum ni kita mungkin gunakan href biasa. Sebab kenapa saya gunakan kenapa kita guna href biasa sebelum ni? Sebab kita punya okey. Sekejap kita rujuk dalam kita punya routing. Routing ni kat mana? Dalam routes. Zoom kejap. Okey, dalam routes ni, dalam routes ada web PHP. Route web PHP. Unzoom balik. Unzoom pula. Okey, ada satu delete function di sini. Kalau ikutkan kita akan lakukan pada delete function. Delete function dalam training controller nama dia delete function. Sometimes korang nampak function destroy. Tapi kalau nak guna delete pun boleh juga. Saya akan gunakan delete. Dia kurang destroy delete. Okay, so dia akan hantar satu ID. Okay, dan kita akan terima dalam function delete. Okay, terima dalam function delete. Okay, dan dia gunakan post. See kat sini. Saya prefer gunakan post lah sebab ada satu extra security measure lah untuk pastikan yang arahan delete tu dihantar oleh klien yang betul-betul credible lah. Sebab kita ada buat verification dan kita ada buat security token macam CSRF. Kita perlukan CSRF tu lah. So macam mana kita nak buat form dalam index tadi? Okay, yang ni adalah khas untuk form. Suka untuk kita pastikan bahawa ini dalam index index.blade.php. Dan bila kita deal dengan .blade.php, biasanya memang kita kena pergi kepada mana? Resources views. So dalam ini ada dalam resources mana resources kita. Dah malam dah ni. Resources mana resources? Sekejap ya, saya cari resources. Mana resources? Ni resources, sorry. Zoom kejap. Resources views. Yang ni memang kita dah lama ada satu folder nama dia trainings. Yang ni index. Okay. So delete ni kita tak perlukan page ataupun additional page lah. Just gunakan index saja pun dah cukup kot. Sebab pop-up button tu pop-up button ataupun pop-up confirmation untuk delete tu kita gunakan apa? Kita gunakan JavaScript. Itu je lah yang kita akan gunakan JavaScript. So lebih kurang macam tu lah. Sepatutnya simple JavaScript proses je. Kita ada action bersama dengan action, method post action dia, dan pastikan kita ada CSRF. Nanti saya akan bincang CSRF tu apa dalam tutorial yang seterusnya. Mungkin korang ada wondering lah CSRF tu apa. Saya rasa saya kena explain dalam satu topik khas mengenai CSRF. Panjang sikit cerita dia. Okay, then kita letak button di sini. Button sama dengan button type. Tengok dalam nota, lupa type. Button class. Okay, button class sama dengan btn
minus warna merah danger, btn minus sm small. Okey, dan pastikan tutup button. Seterusnya I class sama dengan fa font awesome, fa minus remove trash ni dia akan keluar ikon tong sampah dan /i. So kita lihat kita punya okey, ada delete. Okey, ada delete kolom di sini. So jauhkanlah delete ni daripada command button yang lain. Okey, so kita ada delete kat sini. Method post method is not supported for this route. Okey, sorry. Kita tak lengkap tadi rasanya. Kita letak dia punya action. Okey, action macam biasa saya suka gunakan action function. Okey, saya masukkan di sini kita punya training control at delete dengan membawa training ID. Okey, untuk delete memang kita kena bawa ID lah, macam update, edit, ni semua ada ID. So macam mana kalau kita tak bawa ID? Macam mana kita nak verify which record yang kita nak delete? Okey, so dia akan pergi kepada training controller, delete, refresh. Okey, so blank tu maksudnya korang punya function dalam training controller tu masih blank lagi lah. So dia bawa ID. Tapi macam sebelum ni, kita nak pastikan dia ada apa namanya tu, verification ataupun confirmation. So just letakkan je on click di sini. Mana? Sorry, bukan pada form, pada button. Kita akan tambah satu lagi, on click. On click ni adalah satu event dalam JavaScript yang boleh kita tambah kepada button. Okay, so kita boleh verify sikit. Okay, kita return confirm. So confirm ni merujuk kepada satu you should to delete record ID so just nak dia paparkan record ID je lah pada mana, pada confirmation box nanti. Try balik, refresh, see, kita pilih record 1, cancel. Bila cancel dia abort lah. Ok, 2 cancel, 3 zoom jap. Tu ada record 3. Ni datang dari mana? Record 3. Ok, kalau cancel dia abort. Nombor ID tu datang dari mana? Datang dari sini. Ni. Datang daripada sini. Tu yang dia boleh keluar nombor ID. Okay, simple confirmation text pop-up menggunakan JavaScript. Okay, ni kita gunakan JavaScript saja. So lepas tu apa kita akan buat? Kalau klik OK, dia akan pergi pada function delete. Delete mana delete? Delete kita kembali kepada training controller.
tu training controller. Training controller. Klik pub. Okay, kita cari function delete. Okay, asalnya kalau korang buat minus resource, korang akan dapat destroy. So kat sini korang boleh tukarlah kepada delete. Okay, kalau korang nak maintain destroy pun boleh. So dalam function delete ni apa yang kita akan buat, basically kita akan terus delete sebab confirmation kita buat sebelum tu, and then kita akan return back lah kepada mana ni, kita akan ID. So kita delete record based on ID. So macam mana kita nak buat? So training sama dengan training find based on ID, then kita delete lah. Training delete, training arahan delete. Okay, dan akan return redirect kepada mana? Kepada index training, dengan membawa membawa apa? With, dengan membawa with name value pair success. Apa value dia? ID boleh macam tu, has been deleted. Okay, kita try. Kalau tak jadi kita adjust balik. Pasal ni adalah ID. Okay, so nanti kita akan hantar success ni. Sebab success pun kita dah okay, kita ada table, ada record test ni, kita test dekat sini. Klik cancel, abort, klik sekali, klik OK. Okay, record ID 4 has been deleted. Nampak? Dah hilang. Nombor 4 tu dah hilang. See? Dia dah hilang. Okay guys, terima kasih. Alhamdulillah, dah malam. So kita boleh balik. Okay, sebelum tu mohon subscribe kepada FSTM Quiz YouTube channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.